Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Syafri, nombor metrik 060781. Saya daripada Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah Jurusan Kehakiman. InsyaAllah pada hari ini dua topik yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pendahuluan berkaitan Mahkamah Juvana, dan yang kedua adalah sejarah penubuhan Mahkamah Juvana. Marilah kita menyelusuri topik yang pertama, iaitu pendahuluan Mahkamah Juvana. Untuk pengetahuan anda semua, Mahkamah Juvana juga merupakan sebahagian daripada institusi kehakiman di Malaysia. Mahkamah Juvana atau pada masa kini lebih umum dikenali sebagai Mahkamah Kanak-Kanak, yang mana ia adalah tempat pembicaraan bagi kesalahan jenayah bawah umur, iaitu dalam lingkungan umur atas 10 tahun dan bawah 18 tahun. Demikian, Mahkamah Juvana diberi kuasa membicarakan semua kesalahan kecuali yang membawa hukuman mati, serta pembicaraan akan diadakan secara tertutup dan orang awam tidak dibenarkan hadir dalam pembicaraan yang diadakan. Selain itu, perkataan sabitan atau hukuman tidak boleh digunakan dalam perbicaraan Mahkamah Juvana ini. Pesalah yang dijatuhkan hukuman akan menjalani hukuman tersebut, yang mana mereka akan dihantar ke pusat pemulihan akhlak sehingga berumur 21 tahun. Meskipun ada setengah pihak yang merasa kurang wajar untuk memperjarakan kanak-kanak yang melakukan kesalahan, namun ia adalah satu kewajaran dan ketanggungjawaban pihak kerajaan, yang mana menubuhkan Mahkamah Juvana ini merupakan satu inisiatif bagi membendung berlakunya kesalahan-kesalahan jenayah di negara ini, terutama dalam kalangan bawah umur. Demikian, ia juga dapat memberi keamanan kepada negara serta mendidik pesalah-pesalah yang terlibat, kerana biarlah ia dapat dikawal daripada awal sebelum terus membarah sehingga menjadi perosak anak bangsa yang akan datang. Hal ini jelas kita ketahui yang mana pengaruh yang tidak baik di kalangan remaja adalah suatu fenomena yang sangat buruk, kerana kita tidak mampu untuk menjangkakan perkara buruk apa yang akan terjadi, tambahan dengan pengaruh-pengaruh budaya barat dan pengaruh lain yang berleluasa pada masa kini. Oleh yang demikian, ketidakmatangan kanak-kanak sewajarnya menjadi kayu ukur utama bagi menyediakan langkah pemulihan yang sesuai kepada mereka. Layanan serta pelindungan undang-undang terhadap kanak-kanak perlu dilitikan. Walaupun kanak-kanak itu sememangnya melakukan jenayah, mereka perlu dibezakan dengan pesalah dewasa dalam pelbagai aspek, termasuklah aspek perbicaraan. Penubuhan Mahkamah Kanak-Kanak amat signifikan sebagai wadah untuk mengeluarkan perintah pemulihan yang sesuai terhadap pesalah kanak-kanak dan melindungi kanak-kanak daripada diskriminasi. Seterusnya, sejarah penubuhan Mahkamah Juvana. Mahkamah Juvana telah ditubuhkan di Chicago untuk kali pertama pada tahun 1899. Sejak itu, ia ditubuhkan di pelbagai negeri dan Eropah. Di Jepun, Tribunal Juvana ditubuhkan dalam Undang-Undang Juvana 1922, tetapi selepas Perang Pengadilan Keluarga menyerapnya. Manakala di Malaysia, Mahkamah bagi Kanak-Kanak pada asalnya dikenali sebagai Mahkamah Juvana. Mahkamah Juvana ditubuhkan bagi membicarakan kes-kes Juvana di bawah autoriti Akta Mahkamah Juvana 1947 Akta 90 yang berkuasa di Malaysia Barat pada 1 Disember 1949, di Sabah pada 1 Oktober 1972 dan di Sarawak pada 6 Februari 1986. Juvana yang ditakrifkan dalam Akta Mahkamah Juvana 1947 sebagai seseorang yang telah mencapai umur bagi tanggungjawab jenayah yang ditetapkan di bawah Seksyen 82 Kanun Kesisaan dan di bawah umur 18 tahun. Walau bagaimanapun, Mahkamah Juvana ini kemudiannya beralih namanya kepada Mahkamah bagi Kanak-Kanak selepas penggubalan Akta Kanak-Kanak 2001, Akta 611, Akta Kanak-Kanak 2001 yang telah diwartakan pada 1 Mac 2001 dan dikuatkuasakan pada 1 Ogos 2002, ini telah memansuhkan Akta Mahkamah Juvana 1947. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Zubidi, nombor metrik 060805. InsyaAllah hari ini saya akan menjelaskan mengenai tahap umur ataupun individu yang layak bagi kesnya dibicarakan di Mahkamah Juvana. Baiklah, bagi memahami kategori mana-mana individu yang layak diletakkan dalam kumpulan penjenayah muda ataupun pesalah muda ini, perlu dirujuk pada Akta 611 ataupun Akta Kanak-Kanak yang diperkenalkan pada tahun 2001.
Menurut subsection 2/1 Akta Kanak-Kanak 2001, yakni Akta 611, kanak-kanak ialah individu yang di bawah umur 18 tahun dan berhubung dengan prosiding jenayah, iaitu seseorang yang sudah mencapai umur bagi tanggungjawab jenayah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Seksyen 82 Kanun Keseksaan. Oleh yang demikian, mana-mana individu di bawah umur 18 tahun yang melakukan kesalahan jenayah di Malaysia akan dibicarakan di Mahkamah Juvana ataupun dikenali sebagai Mahkamah Kanak-Kanak. Seterusnya kita akan pergi kepada akta yang digunakan di Mahkamah Juvana. Terdapat banyak akta yang digunakan dalam membicarakan kesalahan di Mahkamah Juvana. Antara akta yang digunakan adalah Akta Mahkamah Juvana 1947 ataupun Akta 90. Akta ini membawa pelbagai kemudahan, antaranya ialah yang pertama, menentukan hukuman kepada kanak-kanak juvana dan juga orang muda yang didapati bersalah di sisi undang-undang. Yang kedua, memberi peluang kepada mereka bagi mendapatkan jagaan dan perlindungan dan juga memberi peluang kepada mereka yang didapati bersalah untuk mengikuti rancangan pemulihan di asrama ataupun sekolah akhlak. Yang ketiga, memberi kesedaran kepada ibu bapa ataupun penjaga dalam menentukan penyertaan mereka dalam rancangan pemulihan individu juwana yang berkenaan. Mana-mana individu juwana yang telah meningkat usianya 10 tahun ke atas hingga 18 tahun ke bawah boleh dihukum di bawah Seksyen 12/1 oleh Mahkamah Juwana. Namun, mahkamah kini menggunakan Akta Kanak-Kanak 2001. Akta ini dikenali juga sebagai Akta 611 yang mana ia berkuat kuasa pada 1 Ogos 2002 selaras dengan penguatkuasaan pindaan Kanun Keseksaan yang memuatkan aspek-aspek yang tidak terdapat dalam Akta Kanak-Kanak meskipun ia telah diluluskan pada tahun 1 Mac 2001. Akta 611 ini telah pun memangsuhkan 3 statut yang lain, iaitu yang pertama, Akta Mahkamah Juwana 1947, yang kedua, Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 dan yang ketiga, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973. Baiklah, ketiga-tiga akta tersebut dimansuhkan menerusi Seksyen 130 Akta Kanak-Kanak. Akta 611 ini telah menggabungkan undang-undang berkenaan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan kanak-kanak. Akta Kanak-Kanak 2001 ini digubal secara khusus bagi memberikan perlindungan kepada kanak-kanak yang memerlukan, termasuklah kanak-kanak yang melakukan kesalahan ataupun jenayah yang dikenali sebagai pesalah kanak-kanak. Akta ini juga memperuntukkan dengan jelas bahawa semua prosedur bagi pesalah kanak-kanak perlulah mengikuti peruntukan yang telah ditetapkan dalam Akta Kanak-Kanak 2001 ini. Baiklah, akhir sekali, kaedah perbicaraan yang digunakan kepada seorang kanak-kanak yang dituduh dengan kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman mati tidak berbeza dengan kaedah perbicaraan orang dewasa yang dituduh atas kesalahan yang sama. Yang membawa perbezaannya hanyalah hukuman yang dikenakan, bukannya kaedah perbicaraan. Oleh itu, Akta Kanak-Kanak merupakan satu piagam untuk kanak-kanak dengan menyediakan perlindungan yang diperlukan oleh mereka. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Nurul Akilah binti Muhammad Fazil. Nombor matrik 060801. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai bidang kuasa Mahkamah Juvana. Bidang kuasa Mahkamah Juvana. Mahkamah ini ditubuhkan khusus bagi perbicaraan ke atas kesalahan yang melibatkan pesalah kanak-kanak dan remaja, iaitu bagi mereka yang berusia di antara 10 hingga 18 tahun. Tidak termasuk kesalahan-kesalahan yang membawa hukuman mati. Menurut Seksyen 2 Akta Kanak-Kanak 2001, kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa yang berumur di bawah 18 tahun. Ditegaskan lagi bahawa mahkamah ini hanya menjalankan prosiding jenayah ke atas kanak-kanak yang berumur 10 hingga 18 tahun sahaja. Menurut Seksyen 82 dan Seksyen 83 Kanun Keseksaan, kanak-kanak di bawah umur 10 tahun dianggap tidak berupaya untuk melakukan sebarang jenayah.
Seterusnya, berdasarkan Seksyen 11 Akta Kanak-Kanak 2001 memperuntukkan bahawa Mahkamah Juvana atau Mahkamah bagi Kanak-Kanak ini merupakan mahkamah yang ditubuhkan mengikut akta tersebut dan bersidang bagi maksud mendengar, memutuskan atau menyelesaikan apa-apa pertuduhan terhadap seorang kanak-kanak. Mahkamah ini mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan kesemua kesalahan kecuali kesalahan yang dihukum mati. Sekiranya kes tersebut membawa kepada hukuman mati, maka kes tersebut akan dibicarakan di Mahkamah Awam. Di bawah Akta Kanak-Kanak 2001, Seksyen 97 di mana mahkamah tidak dibenarkan menjatuh hukuman mati ke atas kanak-kanak atau juvenile. Perkataan seperti sebatan dan hukuman juga tidak digunakan di mahkamah juvenile. Berdasarkan Seksyen 83-4 Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan bahawa sekiranya satu pertuduhan dibuat terhadap seorang kanak-kanak dan seseorang yang telah mencapai umur 18 tahun, hendaklah perbicaraan bagi kes pendakwaan tersebut dijalankan di mahkamah lain berdasarkan kepada jenis kes pendakwaan atau menimbang laporan akhlak pesalah kanak-kanak tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Izzah binti Wan Muhammad Sabri, nombor metrik 060893. Seterusnya saya akan menyambung subtopik bagi prosiding Mahkamah Juvana. Perbicaraan kes di mahkamah bagi kanak-kanak ini tidak bercampur dengan sebarang kes orang dewasa seperti prosiding biasa, serta perbicaraannya dilakukan secara tertutup. Prosiding dijalankan semestinya menggunakan peruntukan Akta 11 Kanak-Kanak 2001 iaitu melalui peruntukan Seksyen 88 sehingga Seksyen 90. Pihak mahkamah sendiri perlu memastikan bahawa pesalah di bawah umur ini perlu hadir ke mahkamah bersama dengan ibu bapa atau penjaga. Menurut Subseksyen 5, memperuntukkan bahawa ibu bapa atau penjaga boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya apabila pihak mahkamah mendapati bahawa mereka gagal hadir ke mahkamah sepanjang prosiding berlangsung. Menurut peruntukan Seksyen 90-1, berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh jurubahasa, mahkamah mempunyai kuasa dalam menentukan sama ada kanak-kanak tersebut perlu diwakili oleh peguam atau tidak. Seterusnya, menurut Seksyen 90-3, kanak-kanak tersebut perlu ditanya oleh jurubahasa sama ada mengaku atau tidak mengaku fakta kesalahan yang telah diberikan, berbeza dengan pesalah biasa yang perlu mengaku bersalah atau tidak bersalah selepas pertuduhan dibicarakan. Sekiranya ada peguam yang mewakili kanak-kanak tersebut, pengakuan yang telah dibuat oleh anak guam perlu dipastikan peguam akan kesahihannya. Sekiranya tiada peguam yang mewakili pesalah, mahkamah akan membenarkan ibu bapa atau penjaga untuk membantu ketika pembelaan. Mahkamah seterusnya membenarkan kanak-kanak tersebut memberikan keterangan secara bersumpah atau melalui pengakuan atau apa-apa pernyataan serta memanggil saksi sekiranya mahkamah mendapati terdapat kes prima facie. Sekiranya pihak pendakwa gagal membuktikan kesnya melampaui keraguan yang munasabah, maka kanak-kanak tersebut akan dilepaskan dan dibebaskan dari pertuduhan yang dibuat oleh pihak pendakwa dan sebaliknya. Setelah mahkamah mendengar, mengambil kira serta membuat pertimbangan daripada segala aspek yang dikatakan terlibat, mahkamah mempunyai kuasa untuk membuat mana-mana perintah yang terkandung di bawah peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001 di bawah Seksyen 91-1. Mahkamah mempunyai kuasa untuk melakukan 8 perkara iaitu memberikan amaran kepada kanak-kanak tersebut dan kemudian melepaskannya atau melepaskan kanak-kanak itu apabila dia menyempurnakan suatu bond untuk berkelakuan baik dan untuk mematuhi apa-apa syarat. Seterusnya, mahkamah juga boleh memerintahkan supaya kanak-kanak itu diletakkan dalam pemeliharaan seseorang saudara atau orang lain yang layak dan sesuai selama apa-apa tempoh yang ditetapkan oleh mahkamah dan dengan apa-apa syarat yang dikenakan oleh mahkamah. Mahkamah boleh memerintahkan supaya kanak-kanak itu membayar denda, pampasan atau kos serta boleh membuat suatu perintah percubaan di bawah Seksyen 98. Mahkamah juga boleh memerintahkan supaya kanak-kanak itu dihantar ke suatu sekolah yang diluluskan atau sekolah Henry Gurney. Mahkamah juga boleh memerintahkan supaya kanak-kanak tersebut disebat sekiranya dia merupakan seorang pesalah lelaki dengan 10 kali sebatan. Sekiranya pesalah kanak-kanak tersebut berusia 14 tahun ke atas dan kesalahan itu boleh dihukum dengan
hukuman pemenjaraan dan ianya tertakluk dengan subsection 96-2, apa-apa tempoh pemenjaraan yang boleh dijatuhkan oleh Mahkamah Seksyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Norazila binti Azizi, nombor metrik 060791. Seterusnya, kedudukan dan peranan penasihat mahkamah. Seksyen 11-2 Akta Kanak-kanak 2001, Mahkamah Bagi Kanak-kanak atau dahulunya dikenali sebagai Mahkamah Juvana dianggotai oleh seorang magistrat dan dibantu oleh 2 orang penasihat yang salah seorang daripada mereka itu adalah seorang wanita. Peranan penasihat mahkamah yang pertama, menasihati magistrat dalam memberikan perintah kepada kanak-kanak yang berkonflik dengan undang-undang. Yang kedua, menasihati ibu bapa atau penjaga kanak-kanak tersebut sekiranya berkeperluan. Dan yang ketiga, ditambah baik fungsinya di bawah Akta Mahkamah Juvana 1947. Seksyen 11-3 Akta Kanak-kanak 2001 memperuntukkan penasihat mahkamah merupakan latihan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kesimpulannya, Seksyen 11 ini merupakan peruntukan tunggal yang berkaitan dengan penasihat mahkamah di Malaysia. Selain peruntukan yang terlalu umum, tidak ada garis panduan ataupun peraturan-peraturan yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan tugas, pelantikan dan keperluan latihan penasihat mahkamah bagi kanak-kanak sebagaimana yang diperuntukkan untuk pegawai pelindung, pegawai akhlak ataupun pegawai pembantu pegawai pelindung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana binti Hussein, nombor metrik 060792. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan sambung berkenaan dengan hukuman yang boleh diperintahkan kepada pesalah kanak-kanak. Hukuman bagi setiap kesalahan yang telah dilakukan ini adalah bertujuan untuk mewujudkan pembalasan, pencegahan serta pemulihan bekas pesalah dan juga masyarakat awam. Sekiranya mahkamah telah berpuas hati bahawa satu kesalahan yang telah dibuktikan, mahkamah mempunyai kuasa untuk membuat mana-mana perintah yang terkandung di bawah peruntukan Akta Kanak-kanak 2001. Menurut Seksyen 91-1 yang memperuntukkan, pertama, memberi amaran dan melepaskan kanak-kanak itu. Kedua, melepaskan kanak-kanak itu apabila dia telah menyempurnakan suatu bond untuk berkelakuan baik dan untuk mematuhi apa-apa syarat yang telah dikenakan oleh mahkamah. Seterusnya, yang ketiga, memerintahkan supaya kanak-kanak itu diletakkan dalam pemeliharaan seseorang saudara atau orang lain yang dikira layak dan sesuai selama tempoh serta syarat yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Seterusnya, nombor 4, memerintahkan supaya kanak-kanak itu membayar denda, pampasan atau kos. Yang kelima, membuat suatu perintah percubaan di bawah Seksyen 98. Yang keenam, memerintahkan supaya kanak-kanak itu dihantar ke suatu sekolah yang diluluskan ataupun sekolah Henry Geni. Seterusnya yang ketujuh, memerintahkan supaya kanak-kanak itu, jika lelaki disebat tidak lebih 10 kali sebatan, dengan rotan yang ringan di premis mahkamah itu dan di hadapan ibu atau bapa atau penjaga kanak-kanak itu jika dia hendak hadir. Yang ke-8, mengenakan ke atas kanak-kanak itu jika dia berumur 14 tahun ke atas dan kesalahan itu boleh dihukum dengan hukuman pemenjaraan atau tertakluk kepada subsection 96-2, apa-apa tempoh pemenjaraan yang boleh dijatuhkan oleh Mahkamah Seksyen. Seterusnya, sekatan hukuman. Apabila kanak-kanak berumur 14 tahun ke atas telah melakukan kesalahan yang boleh dipenjarakan dan didapati bersalah, dia tidak boleh dipenjarakan bersekali dengan banduan dewasa. Jaminan ini diperuntukkan dalam Seksyen 96-3. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan kanak-kanak serta mengelakkan dipengaruhi unsur negatif seperti trauma, dibuli banduan dewasa atau mendapat layanan berbeza yang sepatutnya diterima oleh kanak-kanak. Seterusnya, Seksyen 96-2. Sekiranya terdapat cara lebih baik seperti meletakkan kanak-kanak tersebut di bawah percubaan, didenda atau dihantar ke mana-mana sekolah yang diluluskan seperti sekolah Henry Geni, maka dia tidak boleh dipenjarakan.
Seterusnya, hukuman mati tidak boleh dilaksanakan sekiranya pesalah itu melakukan kesalahan ketika masih kanak-kanak berdasarkan Seksyen 97/1 Akta Kanak-Kanak 2001. Sebagai ganti, dia boleh ditahan dalam penjara untuk satu tempoh yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong bagi kesalahan yang dilakukan di wilayah Kuala Lumpur atau wilayah Persekutuan Labuan, manakala bagi kesalahan di negeri lain, tempoh tahanan mengikut perkenan raja atau yang di-Pertuan Negeri. Saya Nurhata Aini binti Ahmad Nasir, nombor matrik 060824, akan meneruskan lagi perbincangan kita. Membincangkan tentang kes yang berlaku di Malaysia berkaitan dengan individu bawah umur. Yakni kes yang berlaku di Malaysia iaitu pendakwa raya lawan Muhammad Ridwan bin Sayun. Yang mana kes ini melibatkan seorang kanak-kanak berumur kurang daripada 18 tahun telah menghadapi 3 pertuduhan berasingan iaitu mengedar dadah berbahaya di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952, yang mana kesalahan ini membawa kepada hukuman mati mandatory. Tuduhan pertama, kedua dan ketiga adalah melibatkan cannabis iaitu ganja seberat 2,761.7 gram, 18,114.1 gram dan 15,106 gram. Tertuduh telah mengaku salah terhadap tuduhan kedua dan mahkamah mendapati bahawa kanak-kanak tersebut faham akan sifat dan akibat pengakuan salahnya. Pihak pendakwaan memohon agar tuduhan pertama dan tuduhan ketiga diambil pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman menurut peruntukan Seksyen 171A Prosedur Jenayah. Seksyen 171A Kanun Prosedur Jenayah ini merupakan satu peruntukan berhubung dengan kesalahan yang masih belum selesai, iaitu apabila dalam mana-mana perbicaraan jenayah yang dikenakan oleh atau bagi pihak pendakwa raya, tertuduh didapati salah di atas sesuatu kesalahan, mahkamah dalam menentukan dan menjatuhkan hukuman bolehlah dengan persetujuan pendakwa dan tertuduh mempertimbangkan sebarang kesalahan lain yang masih belum selesai yang tertuduh mengaku telah melakukannya. Hal ini bersyarat sekiranya sebarang prosiding jenayah masih ditunggu keputusan berkenaan dengan sebarang kesalahan yang masih belum selesai itu dan prosiding dikenakan oleh atau bagi pihak pendakwa raya. Mahkamah hendaklah terlebih dahulu berpuas hati bahawa orang atau pihak berkuasa yang memulakan prosiding tersebut bersetuju dengan langkah itu. Secara umumnya, sesuatu hukuman dijatuhkan adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat daripada perkara yang negatif di mana boleh membawa kepada kerosakan sosial masyarakat dan seterusnya mampu menghancurkan sesebuah negara. Manakala dari sudut pesalah pula, hukuman dijatuhkan bertujuan untuk menghukum mereka atas kesalahan yang telah mereka lakukan dan sekaligus bertindak mencegah kesalahan lain daripada dilakukan, iaitu dengan membantu untuk memulihkan bantuan atau tahanan supaya mereka dapat menjalani kehidupan yang berfaedah serta mematuhi undang-undang selepas dibebaskan. Sekian, terima kasih.